bulan Syaban sebelum kita melangkah ke Ramadan, dan kita akan berehat sebulan tanpa melengahkan masa nak menyebut untuk terus pada tazkirah kita. Masa yang diberikan 45 minit hingga sejam. Tak ada bola 2 jam. Kita ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah ta'ala syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan yang kamu diwajibkan berpuasa ini diturunkan padanya Al-Quran untuk menjadi petunjuk kepada manusia dan menjelaskan bagaimana mendapatkan petunjuk dan juga menjelaskan pembezaan antara yang hak dan yang batil. Alhamdulillah, pertamanya kita banyakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni kita dapat bersama-sama. Sebenarnya yang kebanyakan depan saya ni kawan-kawan lain, kawan-kawan lama belaka, dan Alhamdulillah kita jumpa semula malam ni untuk program Pak Ma'un. Saya tak tahu siapa, sampai sekarang saya tak tahu siapa Pak Ma'un. Tanya dia. Ustaz Pak Ma'un. Lama dah dia fikir siapa Pak Ma'un ni. Baik katanya. Program malam ni saya diberikan tajuk sejarah kepimpinan ulama. Jadi tanya saya kata tajuk bebas. Tuan-tuan sekalian, malam ni merupakan malam terakhir bulan Syaban, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita sempat bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini dan dapat kita sama-sama untuk mengambil manfaat dengan memperbanyak, menggandakan amal ibadat kita. Mudah-mudahan kita dapat menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sahabat-sahabat sekalian, kita malam ni tajuknya sejarah kepimpinan ulama, iaitu satu tajuk yang sebenarnya ketinggalan zaman. Tajuk ketinggalan zaman. Kerana zaman sekarang semua orang tak nak ulama dah. Zaman orang benci ulama, zaman orang tolak ulama, orang cerca ulama dekat Facebook, macam-macam. Zaman kita sekarang. Dan malam ni tiba-tiba diberi tajuk sejarah kepimpinan ulama. Ini tajuk mundur ke belakang. Walau bagaimanapun, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada kita, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya ialah para ulama. Sebenarnya pas ini dari sisi sejarahnya ditubuhkan dahulu di atas kesedaran para ulama, kerana para ulama menyedari bahawa tanpa satu organisasi yang boleh menggerakkan perjuangan umat Islam dengan perjuangan yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah, sebenarnya sasaran kita untuk menegakkan daulah Islam sangat jauh. Maka para ulama yang telah mengambil beberapa langkah dalam gerak kerja mereka
akhirnya berjaya menyusun. Yang pertama menubuhkan Hizbul Muslimin pada tahun 1947. Kemudian selepas daripada Hizbul Muslimin dihapuskan oleh penjajah, melalui UMNO para ulama sekali lagi berhimpun dan menubuhkan PAS pada 23 Ogos 1951. Tino tak ada nafikan bahawa sebenarnya kesedaran perjuangan Islam yang berlaku di negara kita hari ini, yang kemudian kita semua ini mendukung perjuangan ini sebagai mata rantai, lah perjuangan yang diasaskan oleh para ulama, bukan kerana kemahuan para ulama itu, tetapi kerana perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada Nabi, kepada umat Islam semuanya melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya umat Islam ini mesti ada satu kumpulan orang yang bekerja untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Para ulama memahami perintah ini. Walaupun ahli-ahli sejarah barat mengatakan PAS ni ditubuhkan kerana sebahagian daripada ulama lepas ni sakit hati dengan pemimpin UMNO, ya? Bukan masalah sakit hati, dengki dan sebagainya, tapi sebenarnya mereka berorganisasi untuk melaksanakan perintah amar ma'ruf nahi munkar yang tidak boleh dicapai melalui UMNO. Lalu mereka berpisah menubuhkan PAS pada tahun 1951. Dan dalam sejarah PAS memang para ulama menjadi pemimpin-pemimpinnya untuk satu tempoh daripada tahun 51 sampailah tahun 1969. Sebenarnya kalau kita tengok PMP PAS ni, sejak zaman dulu background semua ustaz, kecuali Dr. Haji Abbas yang pernah memimpin PAS selama lebih kurang 3 tahun. Jadi doktor. Yang lain tu boleh kata semuanya ustaz-ustaz. Ada yang ulama, ada ustaz yang tak dipanggil ulama, dan tapi bukan orang yang komang-komang. Tapi dalam tempoh kepimpinan PAS pada peringkat yang pertama memang dikuasai oleh para ulama, dan dengan pengaruh ulama itulah sebenarnya PAS mendapat dukungan daripada masyarakat bawahan, sehingga pekaji-pekaji mengatakan PAS ni ada satu teori tentang PAS ni dia panggil 3P. 3P. Pondok, padi, PAS. Kalau situ ada pondok, mesti ada PAS. Situ ada padi, mesti ada PAS. Kalau ada pondok, ada padi, I am sorry, UMNO. Menunjukkan kepada kita bahawa hubungan patron klien di antara para ulama dengan masyarakat umat Islam itu sangat berakar umbi. Dan PAS ni zaman dulu, masa tubuh tahun 51 ni banyak parti-parti politik tubuh. Yang lebih awal pada PAS pada. Tapi di mana semua parti-parti itu sekarang? Semua tak ada. Yang ada UMNO sekarang ni pun UMNO yang baru, UMNO lama dah mati. Kerana yang pertama, dasar yang diasaskan oleh para ulama terhadap PAS itu Islam yang berpegang sebagai Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber rojokan tertinggi. Inilah kekuatan yang paling asas yang ada pada PAS. Yang kedua, kerana kepimpinan ulama itu sendiri. Ulama yang memimpin dan memastikan PAS ini tidak tergelincir daripada jalan Al-Quran dan Sunnah. Pak boleh tahan yang masa yang lama. Daripada Tugu Haji Ahmad Fuad Hasan, kemudian Tugu Haji Ahmad Hussein, walaupun tak jadi presiden, tapi dialah sebenarnya presiden PAS pada zaman Dr. Haji Abbas alias. Dan zaman Dr. Haji Abbas ni Dr. Haji Abbas doktor kerajaan. Dia ni kalau setahun 4 bulan dekat Mekah. Duduk kat Malaysia ni, dicampur ke sana, kecampur ke sini, supaya dia tak boleh memimpin PAS. Dr. Haji Abbas ni supaya jadi presiden, tak pernah dia boleh pergi mesyuarat agung. Dia tak pernah pergi mesyuarat agung. Presiden tak pernah pergi mesyuarat agung. Dia pergi mesyuarat agung selepas dia tak jadi presiden. Boleh, Pak. Boleh. Kerana Boleh. dia tidak diberi kesempatan oleh penjajah untuk menghadiri mesyuarat agung PAS.
Tamam.